Baik, Alhamdulillah kita dah sampai ke surat 17 kitab Zahratul Murid, tajuk Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid. Artinya bunga bagi orang yang menghendaki pada segala akidah tauhid. Baik, kita dah sampai ke surat 17. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatihi. Dan adapun kata kita bahagian kedua daripada syahadah Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Jadi bila kita kata Muhammad itu Rasul Allah, pengakuan itu walaupun hanya 3 lafaz, Muhammadun Rasulullah, lafaz dia 3 kalimat, tapi maknanya tu banyak. Jangan kita ingat bila kita mengaku Muhammad itu Rasulullah, dia hanya kita faham Muhammad itu Rasul, itu saja. Kerana bila kata Muhammad itu Rasul, Rasul tu kait dengan risalah ketuhanan. Risalah ketuhanan itulah yang menjadikan Muhammad itu utusan. Nah, utusan itu yang kita katakan Rasul. Muhammad utusan Allah. Muhammad itu, Nabi Muhammad itu utusan Allah, Rasul Allah. Maka bila kata utusan, apakah perutusan yang dia bawa? Apa yang dia nak khabarkan? Ada tak orang lain yang sebelum dia yang memberikan perutusan yang sama? Ataupun dia seorang je? Dan macam mana pula setelah daripada wafatnya Muhammad Rasulullah, siapa pula yang sambung perutusan itu? Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah pula sifat orang-orang yang menjadi Rasul itu? Sebarang orangkah? Atau bagaimanakah orang yang menjadi pilihan Allah Ta'ala nak dilantik menjadi Rasul sebagai yang membawa utusan, yang membawa berita daripada Al-Ghaib, membawa berita daripada Allah kepada kita manusia. Maka ini yang nak kita faham. Bila sebut Muhammadur Rasulullah, yang pertama membicarakan tentang apa yang dia bawa, dan siapakah orang-orang yang sebelum beliau yang membawa risalah yang sama. Yang kedua, siapa pula yang membawa risalah itu setelah beliau wafat. Yang ketiga, apakah sifat-sifat yang wajib ada pada utusan tersebut. Maka disebut dalam kitab ni, masuklah padanya bila sebut Muhammad itu Rasul Allah, masuk padanya pada faham Muhammad Rasul Allah itu siddiq. Sifat yang pertama, sifat pertama sebagai utusan Allah, siddiq, yakni mesti benar. Mesti benar, artinya wajib benar. Yakni benar segala Rasul, benar segala Rasul pada i'tiqadnya, pada perkataannya, dan pada perbuatannya. Mesti benar. Kerana Rasul itu membawa risalah Allah. Kalau sempat dia berbohong, maka kalau wakil Allah dah berbohong, maka yang mengutus Rasul itu juga berbohong. Nah, ini mustahil. Tak terima di akal kita. Mesti ada siddiq, benar, the truth, kebenaran itu mesti ada. Maknanya Rasul membawa kebenaran. Rasul membawa kebenaran. Sedangkan kita ni manusia fitrahnya suka pada benar ke suka pada bohong? Benar lah, siapa nak kena bohong? Tak ada. Saya suka kena bohong. Sebab tu kita kalau pemimpin yang bohong-bohong ni kita benci betul. Nak cari pemimpin yang benar. Sebab tu tak nak bagi pimpinan raya, kita cari yang benar, tak nak cari yang bohong. Sebab tu Rasul kena benar. Benar mustahak tu, benar tu, siddiq, the truth, speaking the truth, bukan bohong. Tak boleh. Apa lagi yang nak disampaikan tu adalah perkara-perkara gaib. Kalau sifat dia seorang pembohong, macam mana nak jadi utusan Tuhan? Ini yang pertama. Yang kedua, amanah, trustworthy, kepercayaan mereka itu.
Mustahil mereka itu orang yang tak jujur, amanah. Ciri yang kedua, seorang utusan amanah, tak pecah amanah. Apa yang dikhabar Tuhan, itulah yang disampaikan. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang tidak ada yang tidak disampaikan. Tidak ada pecah amanah. Karena kalau Allah melantik seorang yang pecah amanah, berarti Allah ni tak bijak. Allah ni seorang yang tak reti memilih utusan yang sepatutnya. Mustahil pada akal. Yang ketiga, kualiti yang ada pada sekalian Rasul. Sifat Rasul Allah itu tabligh. Dia mesti ada sifat menyampaikan mereka itu akan barang yang disuruh menyampaikan. Cuba tengok ibarat dia kata apa. Mereka menyampaikan barang yang disuruh sampaikan. Barang tak suruh sampai? Adakah barang tak suruh sampai? Ada. Wajib tak sampai. Dan ada pula barang yang diberi pilih. Nak sampai boleh, tak sampai pun boleh. Boleh pilih pula. Wahyu itu terbagi 3. Ya. Yang pertama wahyu syar'i. Wahyu untuk sekalian syariat manusia tu. Yang ini tak ada satu pun Nabi simpan. Habis bagi tahu. Tak ada lain, tak ada sembunyi dah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu. Satu pun Nabi tak sembunyi. Yang itu Nabi sampai semua. Yang kedua, ada juga wahyu-wahyu untuk diri Rasul saja. Tidak boleh disampaikan pada orang lain. Apa contohnya? Perkara-perkara yang disampaikan kepada Rasul saja. Sebab itu ada khilaf ulama. Setengah berkata sebenarnya Rasul ni dia tahu kiamat tu, cuma dia tak boleh bagi tahu. Ada kaul yang seperti itu. Rasul juga tahu bilakah sebenarnya Lailatul Qadar, tapi dia tak bagi tahu. Tak boleh bagi tahu. Cuma dia kata cari malam-malam ganjil. Jadi ada perkara-perkara yang Rasul tak bagi tahu. Yang kedua, ada pula perkara-perkara yang Rasul diberi pilih pula. Boleh pilih. Nak bagi pada Sayyidina Abu Bakar, dia tak bagi tahu pula dekat Umar. Nak bagi pada Sayyidina Umar, tak bagi pada Abu Bakar. Amalan-amalan tertentu misalnya. Itu ada juga. Jadi ada 3. Jadi bila sebut pasal tabligh di sini, lebih menjurus kepada menyampaikan risalah syariah, wahyu syariat. Tak ada yang disembunyikan. Yang keempat fatanah. Artinya cerdik, bijaksana. Semua rasul-rasul tak ada yang bodoh. Bila dihujah oleh musuh, senyap, tak nak jawab, tak ada. Semua pintar menjawab. Semua bijak. Cerdik, bijaksana dalam menyampaikan risalah. Bukan cerdik, bijaksana ni pandai reka kapal terbang, pandai mereka itu, bukan. Dia wisdom, bijaksana. Dia bukan cerdik, bijaksana ni IQ dia tinggi, dia buat tu buat ni, bukan. Kerana dia berkaitan dengan tabligh tadi. Fatanah ni kait dengan tabligh. Menyampaikan risalah dengan bijaksana, bukan bodoh-bodoh. Oi semua kaum, aku utusan Allah, berimanlah, tak nak siap kau semua. Matilah kau. Tak ada. Tak ada rasulnya tu. Bijaksana menyampaikan risalah Tuhan. Bila dihujah, mampu mengalahkan hujah-hujah musuh. Ini dimaksudkan bijaksana. Ya, fatanah. Dan lawannya 4, jadilah 8. Lawan sidik, kizbun, bohong. Mustahil Nabi itu bohong. Lawan daripada amanah, khianat. Mustahil khianat. Lawan daripada tabligh, kitman. Kitmanun, menyembunyikan hukum. Mustahil ada kalangan rasul-rasul yang berbuat seperti itu. Lawan daripada fatanah, baladah, bodoh. Bodoh mana tak reti macam mana nak berhujah. Dihujah di Firaun ataupun Namrud, senyap, tak jawab, macam nak jawab ni, tak ada. Tak ada rasul yang macam itu. Semua mereka itu hujah Allah. Dan jadi 4 campur 4 jadi 8. Jadi ada 8 akidah yang mesti kita faham bila sebut Muhammadun Rasulullah. Ini 4 sifat. 4 sifat yang wajib ada di Rasul. Dan masuk pula satu lagi sifat, sifat harus.
Jadi 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. Lawannya 1 juga. Apa 1 yang harus tu? Harus para rasul itu bersifat dengan sifat kemanusiaan yang tidak menjatuhkan martabatnya selaku rasul. Dia harus bersifat manusia. Dia makan, dia minum, dia tidur, sebab dia bukan malaikat, dia bukan bangsa jin, dia bukan Tuhan, dia manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Datanglah seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri. Bukan macam Superman, tak ada. Dia manusia macam kita. Tapi walaupun dia manusia macam kita, dia tak serupa macam kita. Batin dia tak serupa. Sebab tu para rasul macam Rasulullah SAW pernah dilihat oleh para sahabat tak makan 3 hari straight. Puasa wisal 3 hari straight tak makan, tapi tak ada apa-apa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, aina ta'kulu wa aina tabitu? Kat mana kau makan? Bila kau tidur? Kata Nabi SAW, abitu indallah wa huwa yut'imuni wa yaskini. Aku tidur di sisi Allah, dia yang bagi aku makan dan dialah yang bagi aku minum. Sebab itu para rasul seperti Nabi SAW, dia tak ada batal wuduk. Kalau tidur tak batal wuduk. Kerana makna tidur hilang sedar. Sedar tu hilang, hati tu hilang sedar. Itu makna tidur. Nabi hati dia mana pernah tidur? Mana ada hati Nabi tidur? Sentiasa sedar. 24 jam sedar hati dia. Nabi. Pernah ada satu hadis itu. Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi tidur, dengar bunyi macam menggelegak kat dada Nabi. Dekat Allah. Dengar dada Nabi itu berzikir. Hati Nabi tak tidur. Tak tidur. Wa ainahu tanamu wa qalbu la yanam. 2 matanya tutup tapi hatinya tak tidur. Ini perkara-perkara yang batin rasul tak sama macam manusia biasa. Adapun zahir pada rasul sama. Dia makan, dia minum, dia tidur dan sebagainya. Itu kena faham sifat harus. Kenapa harus, kenapa tak wajib? Kerana sifat manusia ni ada yang elok, ada yang tak elok. Ada yang baik, ada yang buruk. Maka dia harus sahaja bersifat seperti manusia, tak wajib dia bersifat manusia. Kita tengok lagi. Kemudian kalau begitu, 1 sifat harus, lawannya juga 1 itu mustahil ataupun wajib rasul tu bersifat sifat makhluk, sifat manusia. Maka jadilah 2. 2 campur dengan 8 tadi, maka dihimpunkan 2 ni dengan 8 jadilah 10 aqaid yang terkandung dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan masuk juga padanya. Jadi dah habis dah masalah sifat Rasul. Masuk pula pada Muhammad Rasul itu ialah risalah. Saya dah bagi tahu tadi. Bila sebut Muhammad Rasul Allah, pertama bicara tentang sifat dia. Sifat para Rasul. Yang kedua bicara tentang risalah. Kerana Rasul berkait dengan risalah. Apakah isi kandungan risalah yang disampaikan? Martabat Rasul tu dia naik tinggi daripada Nabi sebab dia bawa risalah. Risalah tu wahyu. Apakah risalah yang dibawa daripada langit kepada manusia? Daripada Allah kepada manusia. Apa dia? Apa kandungannya? Maka dia sebut sini. Maka dia termasuk juga dalam Muhammad Rasulullah itu ialah percaya dengan sekalian anbiya, percaya dengan segala nabi-nabi. Kerana Nabi SAW akan menceritakan berita-berita yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi yang dahulu. Dia membenarkan nabi sebelum dia. Dia membenarkan Nabi Isa, dia membenarkan Nabi Musa AS. Rasulullah turun menyambung cerita yang panjang. Cerita daripada manusia pertama Nabi Adam sampai Nabi Isa itu disampaikan risalah yang sama tentang Tuhan yang sama, cuma syariatnya berbeza. Ini yang pertama. Jadi bila sebut Muhammad Rasulullah, kena percaya kepada 124,000 orang Nabi, 313 orang Rasul tu dah masuk dalam Muhammad Rasulullah. Dan wajib kita percaya yang 25 orang
Kerana yang tu tersebut dalam Al-Quran. Tu tak boleh tak percaya. Tak percaya satu kafir. Dan percaya juga dengan segala malaikat. Kerana risalah yang Rasul dapat itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Bila malaikat Jibril menyampaikan itu, malaikat Jibril juga mempunyai golongan-golongan malaikat yang lain. Rasul juga menceritakan kewujudan adanya makhluk bernama malaikat masuk dalam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi percaya dengan segala malaikat masuk perkara akidah terkandung dalam Muhammadun Rasulullah. Dan percaya dengan segala kitab. Risalah itu pula turun dalam dua bentuk. Ada berbentuk suhuf, ada berbentuk kitab. Suhuf, lembaran-lembaran yang tak lengkap. Ada khilaf, ada yang kata 100 suhuf, setengah kaul kata 110. Kemudian kitab, kitab ijma' 4 buah. Itu Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Semua turun dari langit. Mana kita tahu? Melalui Muhammadun Rasulullah. Risalah memberitahu. Dan percaya dengan hari kiamat. Mempercayai hari kiamat, Rasul juga memberitahu tentang wujudnya hari kehancuran. Segala Rasul akan menceritakan akan kehadiran hari kiamat. Hari kiamat ni dalam Al-Quran ada 101 nama. Salah satu namanya kiamat. Apa makna kiamat? Kiam, berdiri. Kenapa kiamat tu dinamakan hari berdiri? Kerana pada hari kiamat ni tuan-tuan, tak ada seorang berduduk. Tak ada duduk. Bayangkan kita semua bangkit daripada kubur besok, macam orang gila, tak tahu mana nak pergi. Dihalaulah kita di padang mahsyar. Berdirilah kita tu beribu-ribu tahun. Seorang-seorang kena hisap. Na'udzubillah. Sebab tu kata para ulama, siksaan ataupun azab yang akan kita lalui hari kiamat ni ada dua. Satu neraka, satu tulul hisab. Panjangnya penghisapan yang akan berlaku di padang mahsyar. Lepas tu kena fikirlah siang malam macam mana kita nak menghadap. Dah siap belum tu? Nak menghadap yaumul qiyamah, hari yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari manusia semua berdiri, tak duduk-duduk, berpeluh. Ada peluh sampai lutut, ada peluh sampai pinggang, ada peluh sampai dekat telinga ni macam-macam keadaan, tapi semua berdiri, duduk tak ada, telanjang bulat. Baik, kita tahu lagi. Dan kerana Nabi habis. Jadi nampak perkara dah tu. Percaya pada Nabi, malaikat, kitab, kiamat. Kerana Nabi mengkhabarkan dengan demikian itu. Adapun percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada Allah, yang dua ni masuk dalam la ilaha illallah. Kerana itu persoalan ketuhanan. Qada dan qadar itu terkait dengan sifat iradat dan kudrat Allah, menakdirkan apa yang akan berlaku. Muhammad Rasulullah, 4 rukun iman termasuk dalam itu. Dan lawan daripada 4 tu, lawan 4 juga. Tidak percaya pada Nabi, tak percaya pada malaikat, malaikat ni tak wujud, kitab tak wujud, kiamat tak berlaku. Ini perkara mustahil. Mustahil 4 perkara ni tak ada, mesti ada. Maka 4 lawan dia 4, jadilah 8. Maka dihimpunkanlah 8 ini dengan 10 yang dahulu tadi, berapa jadi? 18 akidah yang bergantung dengan hak segala Rasul. Dari cara orang dulu sebut Muhammad Rasulullah, jangan faham dari Muhammad je. Faham kat situ ada 124,000 orang Rasul, Nabi, 330 orang Rasul, 4 kitab, 100 suhuf, malaikat yang 10, dan berjuta-juta malaikat yang kita tak nampak. Ada hari kiamat kat situ. Ada juga kat dalam tu tentang hari kiamat dan segala yang berkait dengan kiamat. Semua masuk dalam Muhammadur Rasulullah. Ada 18 muslim. Mana kata balik? Ya, maka dihimpunkan 18 ini, campur balik dengan 50 aqaid yang bergantung dengan hak Tuhan yang disebut dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah ada 50 akidah. Kena ulang balik sampai mahir, sampai kita sebut je teringat yang 50 tu. Istirna' dan iftiqarun ilahi.
Sebut Muhammadur Rasulullah, 18 akidah ada kat dalam tu. Ini asas fardu ain. Semua orang kena mengaji, kena faham baik-baik. Mana dia kata, maka jumlah sekaliannya jadilah 50 campur 18. Berapa tuan-tuan? 68 aqaid yang terkandung di dalam 2 kalimah syahadah. 68 simpulan iman tuan-tuan. Sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 68 aqaid. Mesti tahu satu-satu. Mesti i'tiqad, yakin, tak boleh ada ragu langsung 68 ni. Ya. Kemudian dia kata apa lagi? Yang terkandung dalam 2 kalimah syahadah itu yakni lazim daripada kita membenarkan bahawasanya penghulu kita Nabi Muhammad itu seorang rasul dengan ditunjukkan oleh mukjizatnya yang amat banyak. Wajiblah kita membenarkan barang yang dikhabarnya, iaitu yang 18 tadi, yang 18 terkandung dalam Muhammad Rasulullah. Maka wajib kita percaya atas jalan ijmal bahawasanya adalah bagi Allah Ta'ala itu berapa banyak nabi-nabi, yang tiada terhingga banyaknya, itulah qaul yang aula. Jadi masalah bilangan rasul dengan nabi ni, qaul yang paling bagus sekali kita faham, tak tahu berapa bilangannya. Kerana berasaskan ayat Quran, mana Allah menyebut wa minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus. Ya, sebahagian daripada mereka kami ceritakan tentang mereka, tentang hidup mereka tu, dan sebahagian daripada nabi-nabi ni kami tak cerita. Itu yang macam-macam pendapat kata Gautama Buddha tu pun sebenarnya rasul, seorang nabi, tapi dah hilang cerita dia. Sebab zaman dulu tuan-tuan, sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum zaman Nabi Isa alaihi salam, nabi ni memang ramai. Rasul tu memang ramai. Tak tahu bilangan dia berapa. Cuma pada satu qaul yang akan disebut dalam ni, ada satu hadis menyatakan rasul tu 313 orang. Tapi itu tidak muktamad. Itu yang Nabi bagi tahu. Adapun yang kita tak tahu apa. Nabi 124,000 orang, itu yang diberitahu. Yang tak diberitahu tak tahu berapa. Macam tu Maka wajib kita percaya atas jalan, dan terlebih sejahtera daripada dihinggakan berapa ramai nabi-nabi sebenarnya. Kerana barangkali masuk yang bukan nabi, lebih baik kita kata kita tak tahu apa. Kerana barangkali termasuk yang bukan nabi dan keluar nabi jika dihingganya. Takut-takut kalau kita kata banyak ni je nabi, padahal nabi itu lebih lagi. Kita dah menafikan nabi-nabi yang tak masuk lagi. Maksud dia macam ni. Kalau kita kata nabi ni hanya ada 124,000 orang, kita itikad macam tu. Padahal yang sebenarnya ada lagi, ada seorang lagi saya, 124,000 orang. Kita telah menafikan seorang tu. Maka dalam hukum tauhid, lebih baik dalam masalah ni kita berpegang dalam hati kita, aku tak tahu berapa bilangan yang tak boleh nak hingga berapa, tapi ramai. Cuma dalam hadis ada menyebut 124,000 orang. Ini pegangan akidah kita macam tu. Sebab kita takut kita menafikan ada lagi nabi selain daripada 124,000 tu. Kerana berdasarkan ayat Quran tadi tu. Ini cara kita faham. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan pada setengah riwayat adalah mereka itu seketi 2 laksa 4,000. Tahu? Seketi 2 laksa. Ini bahasa lama. Seketi 124,000. Seketi itu 100. 2 laksa tu 24,000. Bukan laksa Pening tu. 124,000 orang. Kata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, satu orang pendeta Yahudi yang telah masuk Islam. Dia tanya, ya Rasulullah, berapakah sebenarnya bilangan Nabi yang diutuskan dan berapa orang bilangan Rasul? Rasulullah menjawab 124,000 orang Nabi dan Rasul ada 313. Setengah riwayat kata 314. Dan pada satu riwayat, Ka'ab al-Ahbar, silap. Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar, minta maaf. Ka'ab al-Ahbar. Al-Ahbar ni pendeta. Ka'ab seorang pendeta. 1,000 dan 400,000.
dan 20,000. Saya nak baca tu. 1,000 tu sejuta tu kan. 1,400,420,000. Gitu. Ka'ab al-Ahbar kata betul. Tadi yang tu Wahab bin Munabih betul. Habis. Ka'ab al-Ahbar pula yang tadi Wahab bin Munabih 124,000. Pengkhabaran daripada Ka'ab al-Ahbar pula 1,000 tu sejuta. Alfu alfi ni sejuta 60 kan. Sejuta 60. Jadi 1,420,000. 1,420,000. Mak Datuk ramai. Tu saya kata tu. Kita duk dengar riwayat 124,000 je. Kajian ulama ada lagi. Sejuta. Sejuta Rasul. Punya ramai orang. Jadi nak kata tu. Kita mengaji-mengaji maka lebih baik kita tak tahu berapa bilangannya. Sebab banyak hadis yang berbeza-beza ni. Sejuta, boleh tu. Sejuta, 420,000 orang ni. Tetapi kaul yang dahulu itu terlebih aula. Kaul yang mana? Kaul yang kata tak terhingga banyaknya, tak tahu banyaknya. Kenapa? Kenapa kita pegang kata tak tahu apa bilangan tu? Kerana firman Allah Taala, wa minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Apa bagi dah? Ayat Quran Wa minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Artinya, dan setengah daripada nabi-nabi itu mereka yang kami khabarkan atas engkau, kami cerita. Siapa nama dia, apa cerita dia, riwayat dia macam mana, ada. Dan setengah daripada mereka itu yang tiada kami ceritakan. Ada nabi-nabi yang Allah tak cerita. Nabi Daniel, dan ramai lagi. Nabi Armia, banyak dan kitab-kitab lain. Tiada kami ceritakan atas engkau. Dan adalah mereka itu sekaliannya terpelihara daripada jatuh dosa atas mereka itu. Wajib kita i'tikad semua rasul-rasul dia sifat dia maksum. Maksum maknanya mustahil jatuh pada maksiat. Para wali mahfuz, terpelihara juga, tapi tak mustahil jatuh pada kesilapan. Ya. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan yang jadi pesuruhnya 313 orang, sebilang-bilang ahli Badar. Yang jadi rasul, kata dia 313 orang, sama macam sahabat Nabi yang pergi perang Badar. Jumlahnya pun 313 juga. Kata Kil 314 orang. Bukan 14 orang, 314. Dan wajib kita ketahui dengan tafsirnya 25. Yang kenapa wajib ni? Sebab yang ni sebut nama dalam Quran. Siapa tu? Siapa nama itu? Yang pertama Nabi Adam. Mana datang nama Adam ni? Adam datang daripada Adim. Adam daripada Adimul Ard. Apa makna Adimul Ard? Permukaan bumi. Tanah yang ada kat permukaan bumi ni nama dia Adim. Sebab tu diambil Adim, diambil tanah ni daripada banyak seluruh bumi ni. Malaikat Israfil ambil campur jadikan lembaga seorang manusia. Maka jadilah nama dia Adam, datang daripada Adim. Ya. Kemudian yang kedua Idris. Idris ni nama Arab dia. Nama sebenar dia Anuh. Nama sebenar dia Anuh. Bila diarabkan, dia masuk dalam jadi Idris. Daripada Darasa Yadrusu, yang banyak pengetahuan. Idris ni Nabi yang Allah bagi dia ilmu macam mana nak buat masyarakat. Ilmu nak ternak kuda, ilmu nak ternak kambing. Sebab dia Nabi yang mula menyusun masyarakat. Idris nama dia. Belajar menjahit. Tu starting dia pada Idris alaihissalam. Ya, para Nabi tu hebat orang. Kemajuan tamadun manusia ni Nabi lah ajar. Tapi dalam buku-buku sejarah kita, orang barat yang ajar. Dia pun tak hidup di situ. Tak ada barat timur. Orang barat, orang timur tak wujud. Yang ada anak-anak Nabi, rasul-rasul. Takkan tak ada tamadun pun. Takkan hidup macam orang asli pula. Itu Idris. Ya. Nabi Adam ni tuan-tuan, macam orang tanya, Nabi Adam ni dia pakai baju ke? Nabi Adam ni dah duduk dalam syurga.
Dalam syurga tak apa yang tak ada. Baju ada, kain. Advance lagi. Lebih lagi. Maknanya ilmu di dada Adam tu dah cukup. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi dia ajar, Adam dah diberi ilmu. Dia turun kat bumi ni bukan baru nak belajar. Baru nak tengok baju. Baru nak cakap. Dia dah memang maju. Dia insan. Faham baik-baik tu. Yang ketiga Nuh. Nuh dia Nawah yang banyak menangis, yang banyak mengadu ke Tuhan. Umurnya panjang, dekat 1000 tahun umur dia. Tapi ikut dia tak sampai 90 orang. Nabi Nuh dan Nabi Hud dan Nabi Saleh. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf dan Ayub dan Shu'aib dan Harun dan Musa dan Ilyasa dan Zulkifli dan Daud dan Sulaiman dan Ilyas dan Yunus dan Zakaria alaihissalam dan Yahya alaihissalam dan Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang tersebut dalam Aqidatul Awam. Kita Aqidatul Awam 25 nama disebut. Pada katanya hum Adam Idrisu Nuhun Hud ma' Salihin wa Ibrahima kullun muttaba' Lutun wa Ismailun ma Ismailus haqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibun Harun wa Musa wa Ilyasa wa Zulkifli Dawudu Sulaimanut tama' Ilyasun Yunusun Zakaria Yahya Isa wa Taha khatamun da'ghayya. Itu syair dalam kitab Aqidatul Awam. Alaihimus salatu wassalam. Dan Taha tu nama bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Daripada 25 orang tu, faidatun, 4 orang daripada anbiya masih lagi hidup hingga sekarang. Tak semua mati. Dan 4 orang hidup. 2 di langit, 2 kat bumi. Siapa 2 kat langit tu? Iaitu Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam masih berbentuk jasad dan roh lagi. Idris dinaikkan ke langit, dia dah melawat syurga semua, betul dia kata tak nak keluar. Kami sedap syurga tak nak keluar. Allah Ta'ala kata tak boleh, hari belum kiamat lagi. Kalau macam tu kau duduklah kat langit. Semenjak tu dah Idris tak pernah turun-turun kat bumi lagi, di langit. Kemudian yang kedua Nabi Isa alaihissalam, satu orang Nabi yang mendapat cobaan berat, fitnah oleh rakyat sendiri, oleh pengikut sendiri. Akhirnya Allah perselamatkan dia, ditarik mutawafi ka ila sama, diangkatkan Nabi ini naik ke langit untuk diselamatkan. Sampailah pada satu masa nanti dia akan diturunkan balik bila dah penghujung zaman nanti. Nabi Isa akan turun menjadi seorang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan dimakamkan dalam kitab Kashful Ghaibiyah dekat makam Rasulullah tu. Dari satu kosong ni. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ada kosong satu lagi. Ikut katanya itulah tempat yang akan dimakamkan Nabi Isa alaihissalam bila dia turun nanti. Kemudian kata beliau, dan 2 orang di bumi, iaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Seorang di hutan, seorang di laut. Ilyas di hutan, Khidir di laut. Menguasai. Dan wajib kita ketahui bahawa adalah bagi baik. Jadi ini 25 ni yang kita kata ijma'. Ada 3 khilaf. 3 orang nama yang sebut dalam Quran yang khilaf ulama, adakah dia tu rasul, nabi ataupun orang soleh, wali. Yang pertama Iskandar Zulkarnain. Siapa dia? Ini khilaf ulama ni. Yang kedua Uzair
Dia mati 1 tahun, dia hidup balik yang kedai-kedai dia sekali. Yang ketiga, Luqmanul Hakim. Dapat nama tu. Pertama Iskandar Zulkarnain, yang kedua Uzair, yang ketiga Luqmanul Hakim. 3 orang ni khilaf ulama, adakah dia nabi, adakah dia rasul, adakah dia orang soleh? Tak ada satu kalimat yang utama. Yang keempat Khidir. Khidir ni pun khilaf juga, sebab nama dia tak sebut dalam Quran. Kisah hidup dia ada bersama dengan Nabi Musa AS. Dan wajib kita ketahui bahawa adalah bagi Allah Ta'ala itu berapa banyak pula daripada malaikat. Tiada dapat kita ketahui akan mereka itu bilangannya, melainkan Allah jugalah yang tahu. Wajib kita percaya ada makhluk nama dia malaikat. Jumlah dia tak tahu, tapi banyak. Cuma mereka itu dijadikan daripada jismun latif, jisim yang sangat halus, sehingga mereka boleh wujud dalam satu ruangan ni berjuta-juta, tapi boleh ada. Sebab dia halus sangat, dia boleh masuk-masuk jisim itu. Kita ni jisim kathif, tubuh kasar, dia jisim yang halus. Dan adalah mereka itu jisim yang bangsa nurani, buat pada cahaya, lagi halus. Terpelihara mereka itu daripada jatuh dosa. Tiada mereka itu laki-laki, dan tidaklah pula mereka itu perempuan. Maka para malaikat tak ada jantina. Laki tak, perempuan tak. Habis macam mana tu Ustaz? Macam tu? Laki tak, jantina tak ada. Malaikat ni tak ada jantina. Siapa kata malaikat itu lelaki, berdosa besar. Siapa kata dia perempuan, kafir. Kadang orang Kristian ittakhadhu ibadar rahman inathan. Mereka mengambil hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman itu malaikat perempuan. Dia kata tu perempuan. Mana bukti tuan-tuan? Kalau kita tengok kat kubur-kubur Kristian tu, kita akan nampak patung-patung perempuan berkepak. Betul tak? Sebab bagi mereka angel tu memang perempuan. Etikat asal mereka tu. Sebab tu kufur kalau kita kata malaikat perempuan. Laki, kalau kita kata laki, besar-besarnya. Dan tidak makan dan tidak minum, dan tidak tidur, dan tidak berkahwin, dan tidak beranak, dan tiada disurat akan amal mereka tu. Malaikat tak ada buku amalan. Malaikat tak ada buku amalan. Buku amalan Jibril, amalan tak ada. Dia adalah semata-mata makhluk yang dijadikan Allah untuk taat pada perintah. Dia tak ada nafsu. Dan tiada disuruh beramal mereka itu, dan dihisap akan mereka itu, tak ada. Dan dihasyarkan mereka itu serta manusia. Tidak surat akan amal mereka, dan dihisap akan mereka itu, tak ada. Dan dihimpulkan mereka itu serta manusia dan jin, dan masuk mereka itu akan syurga. Mereka ni akan dimasukkan dalam syurga. Dan harus atas mereka itu mati. Menarik ni. Dia ulang balik. Dia tak kahwin, tak beranak, tak ditulis amal mereka itu, dan dihisap akan mereka itu. Hisap ada. Ada hisap ada. Dan dihasyar, dihimpun mereka itu serta manusia dan jin. Ada amalan tak surat, hisap. Ada hisap, ada himpun. Manusia dengan jin dihimpun sekali. Dan masuk mereka itu syurga. Dan harus atas mereka itu mati. Boleh mati, malaikat ni harus mati. Tetapi tiada mati seorang daripada mereka itu dahulu daripada tiup sangkakala yang pertama. Tak ada. Kalau dia pergi perang pun dia tak mati. Malaikat ni jadi sampai kiamat tak mati-mati. Tiup sangkakala baru mati. Tetapi mereka itu mati dengan tiup sangkakala yang pertama. Melainkan yang tak mati, malaikat yang menanggung arash. Ada itu juga, ada kaul ini. Dan kepala-kepala malaikat. Yang 4, iaitu Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail. Maka mati semua tadi ni, kemudian daripada tiup sangkakala yang pertama. Jadi, kita tahu, tiup bila malaikat Israfil tiup tu, semua makhluk mati kecuali malaikat Hamlatul Arsh. 8 orang tu tak mati. Dia sampai jadi 8 hari kiamat. Yang 4 orang asal tu tak mati. 4 orang asal pegang tu
tak mati sebelum ditiup sangkakala. Ya. Kemudian malaikat yang 4 orang, Jibril, Mikail, Israfil tak mati. Mereka hanya mati bila? Kemudian daripada ditiup sangkakala pertama, barulah dicabut oleh malaikat maut nyawa mereka, dan yang akhir mati daripada mereka itu adalah malaikat maut sendiri. Malaikat maut ni last sekali dia cabut nyawa sendiri. Teriak, cabut nyawa sendiri. Lepas tu bila dia hidup balik, kalau aku tahulah macam ni dah sakit mati kata dia. Dan saya aku akan tarik lebih lembut lagi pada orang-orang soleh. Apa maksud tu? Apa maksud tu? Tak kira lah kau soleh tak soleh, sakit mati tu. Dan yang wajib kita ketahui dengan tafsir daripada mereka malaikat ke 10 orang. Yang pertama Jibril, ialah mendatangkan wahyu kepada segala rasul. Juga apa tugas kedua, siapa tahu? Apa tugas sampingan Jibril? Membawa turun azab. Segala azab-azab yang kita dengar dalam Quran tu, azab yang turun kepada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, siapa punya konjol? Malaikat Jibril. Sebab tu bila Islam turun, bertanyalah pendeta-pendeta tu kepada Sayyidina Umar. Umar, kami nak tanya dia sebelum kami kata pendeta Yahudi. Yang datang dekat Nabi kau ni siapa? Yang datang kat dia Jibril. Bukan Mikail, Jibril. Kalau Jibril kami tak nak ikut lah. Kalau Jibril kami tak nak ikut. Sebab dia orang kenal Jibril siapa. Habis kaum-kaum dulu yang binasa, Jibril bawa. Kenapa mereka suka pada Mikail? Mikail bawa rezeki. Mereka suka Mikail, mereka panggil Michael, yang mendatangkan hujan dan mendatangkan rezeki. Sebab tu itikad orang-orang Kristian ni jahat. Dia buat filem pun kadang Gabriel tu kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Kalau Michael baik, itu memang itikad dia macam tu. Rosak itikad tu. Kita Jibril ketua malaikat, tak pernah menderhaka. Mereka Jibril kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Na'udzubillah. Sangka buruk pada malaikat. Tak jumpa esok tu. Yang ketiga, Israfil, iaitu kerjanya apa? Meniup sangkakala. Yang keempat, Izrail, nama dia malaikat maut, yang mengambil nyawa segala yang punya roh. Yang kelima, Munkar. Yang keenam, Nakir, yang bertanya keduanya akan orang mati dalam kubur. Yang ni nak pembetulan sikit. Munkar Nakir ni bukan seorang nama Munkar, seorang nama Nakir. Kerana makna Munkar tu tidak dikenal. Dia tak dikenal orang. Masa dia datang tu orang tengok siapa ni, dengan matanya kebiru-biruan, bertaring pula, rambut panjang. Munkar, tidak dikenal. Nakir, tidak mengenal. Kita tak kenal dia, dia tak kenal kita. Maka dua-dua malaikat tu, ni nama Munkar Nakir, ni pun nama dia Munkar Nakir. Bukan seorang Munkar, seorang Nakir. Yang ketujuh, Raqib. Yang kedelapan, Atid, yang menyurat keduanya akan amal hambanya. Yang ni pun satu juga. Jangan kita itikad seorang nama Raqib, seorang nama Atid. Kerana Raqibun Atidun tu, Raqibun tu hafizun, yang mengikut mana kita pergi, hafizun. Lepas tu Atidun makna katibun, yang menulis. Apa kita buat semua dia tulis. Jadi ini Raqib Atid, ini pun Raqib Atid juga. Itu gelaran mereka. Raqibun ladaihim, Raqibun Atid, yang duduk dekat kita lagi mencatat apa yang kita buat. Macam mana dia catat? Khilaf ulama. Setengah kata dia mencatat menggunakan ideo kita ni. Dia pakai lidah, dia ambil ni, dia tulis kat dalam buku tu. Raqibun Atidun. Kemudian siapa lagi? Dan yang kesembilan, Malik, yang menunggu pintu neraka. Yang ke-10, Ridwan, yang menunggu pintu syurga. Maka kata para ulama, nama penjaga malaikat, penjaga syurga neraka ni ada kaitan dengan sifat orang yang masuk dalam syurga, masuk neraka. Kenapa nama yang masuk penjaga syurga ni Ridwan? Kerana Ridwan tu pada redha. Maka orang yang masuk syurga ni orang yang redha dengan takdir Allah.
redha dengan apa yang dia dapat. Adapun yang masuk neraka, Malik, orang yang memiliki, orang yang sangat tamak dan loba nak memiliki dunia ni. Maka nama penjaga tu pun Malik. Simbolik daripada orang, jenis orang yang masuk neraka banyakkan mereka yang nak memiliki. This is mine. Tanah ni Dan punya. Harta aku punya. Mati semua tinggal. Malik. Ya. Dan wajib kita ketahui bahawa segala kitab yang turun itu pula 100 buah. Wallahu a'lam. Jadi perkara-perkara yang dibincang ni semua ni benda-benda asas yang kita kena tahu, tuan-tuan. Fardhu ain. Kalau nak detail lagi, nanti kitab lain dia akan detail lagi satu persatu apa dia yang kita sebut itu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Itu adab Nabi. Adab Nabi ni walaupun katalah tak padu tak dia betul, Nabi ni dia tahu. Lepas tu khilaf tu, dia tahu tak tahu tu khilaf. Katalah dia tahu, kenapa pula bila dia tengok bila kaca mendung dia pun berubah kulit tu, berubah keadaan hal dia tadi tu, seolah-olah macam kiamat nak turun. Itu adalah dari sudut mengajar kita ni. Perbuatan-perbuatan Nabi ni ditajalikan oleh Allah Ta'ala untuk mengajar umat. Sampai tahap itulah Nabi ni berkeyakinan tentang hari kiamat itu akan berlaku. Katalah Nabi tahu, apakah tidak boleh Allah mengadakan kiamat itu awal daripada yang Nabi tahu? Boleh. Itu yang Nabi tahu. Kan? Kalau Allah tiba-tiba nak jadi juga, boleh. Harus. Kadang ilmu para Nabi, ilmu para Rasul ni, dia sampai pada Lauh Mahfuz ni. Lebih pada tu tak tahu. Lebih pada tu siapa pun tak tahu. Allah je tahu. Ilmu pada Lauh Mahfuz ni pula, dia ada dua. Ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Misalnya seorang wali kata, aku nampak satu hari kau ni umur kau dah tua, kau ni kaya ni. Bini kau ni 4. Wah, kita pun seronok lah. Kan? Wah, tak payah duduk kedai tunggu time ni. Bila nak tua ni? Tiba-tiba tak jadi. Sebab yang ada di Lauh Mahfuz itu tak mutamat tu. Tak mutamat. Dia tidak mutamat. Dia kita panggil mu'allaq. Takdir itu dia boleh berubah. Dia boleh berubah. Maksudnya sekiranya cukup syarat-syarat, tidak ada kita melanggar apa-apa syarat, itulah yang akan jadi. Tapi kalau kita tak ikut syarat, dia boleh berubah. Takdir yang kat Lauh Mahfuz. Yang dia berubah tu, itu Allah je tahu. Allah je tahu. Jadi ilmu semua, Nabi ke Rasul ke siapa, sampai tahap itu saja. Belakang tu tak tahu. Tak lebih daripada tu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang para Nabi dan Rasul ni, contoh haji, macam kenapa Nabi pakai minyak wangi, sedangkan Nabi ni badannya mana wangi? Badan Nabi mana wangi? Pakai minyak wangi tak? Sebab nak mengajar kita ni umat pakai minyak wangi. Takut nanti bila Nabi tak pakai minyak wangi, kita Nabi pun tak pakai, tak sunat, Nabi pun tak pakai. Pakai juga. Padahal peluh dia lebih wangi daripada semua minyak wangi. Peluh kita tak wangi, tu kena pakai tu. Kalau peluh macam Nabi tu lain lah. Jadi ada perbuatan-perbuatan Nabi ni, walaupun dia tahu, dia tunjuk juga. Dia takut, dia ini, dia itu, untuk kita. Bila kita dengar tentang azab neraka, adab kita, patut kita takut. Sebab kita yakin kiamat itu berlaku kan. Tapi tak ada apa-apa rasa. Sahabat-sahabat belajar, satu melalui apa Nabi cakap, yang kedua sahabat belajar dengan hal keadaan Nabi. Nabi kalau semayang macam ni,
Nah, khusyuk macam mana? Tengok, belajar. Nabi kalau turun ayat Quran tentang azab neraka macam mana? Menggigil ketakutan. Tentang kiamat macam mana? Macam ni. Belajar pada Nabi. Tengok hal Nabi tu. Itu jawapan dia. Ada soalan lagi? Ya. Apa dia? Ya. Baik, dia ada dua soalan masalah memilih pemimpin. Memilih pemimpin ni dah kita kena faham. Dia bukan usul pada tauhid. Dia furuk, dia perkara furuk. Dia bukan perkara usul. Yang mana kalau kita tak pilih ke, kita pilih ke, kita apa ke, tak ada pula kafir kita ni sebab tak pilih. Berdosa kita ni. Tak, dia bukan usul. Faham ni, dia ada usul, ada furuk. Tauhid ada usul, ada furuk. Fiqh ada usul, ada furuk. Tasawuf ada usul, ada furuk. Usul, kalau kita usul tauhid, kalau kita tak tahu, kita tak buat, kafir. Misalnya kita kata Rasulullah bukan Nabi, itu kafir. Isa, saya tak percaya dia tu Nabi, kafir. Sebab itu usul, wajib percaya tu. Ada pun masalah memilih pemimpin sebagainya, ini furuk. Furuk ni far'un, furuk, cabang ke bawah. Ya, itu letak persoalan tu kena dulu, kena betul. Baik, sekarang timbul soalan. Kita ada pilihan raya, di cara kita diberi peluang untuk memilih seorang pemimpin. Jadi dua. Sekarang ni dua-dua Islam. Dua-dua baik. Mana kita nak pilih? Kita kena pilih yang mana kita yakin dia boleh menjaga kepentingan orang Islam. Yang mana yang akan kita rasa pada ijtihad kita, dia ni boleh membantu dalam urusan-urusan orang-orang Islam. Ada sifat amanah, ada sifat sidik kat diri dia tu, pada hemat kita tu. Kita pilih. Kan kalau kita salah, itu ijtihad kita. Sebab dia dua Islam, dua baik. Tapi macam mana pula kalau yang duduk kat negeri kafir, semua juga lah. Kalau kita nak memilih mereka tu, kita dah tak ada pilihan antara dua, antara rosak teruk dengan rosak sikit. Yang satu ni anti-Islam, duduk kat Amerika punya, dia ni anti. Dengan pidato, dengan cara tidak tanduk yang kita tengok, dia ni kalau naik habis. Dengan kita dengan perempuan semua tudung-tudung tak dia pakai masuk sekolah. Yang seorang lagi ni pula agak tidak agresif. Jadi kita ijtihad tu, kita pun pilih ni, pilih yang nombor satu ni. Baik, apa macam mana pula orang kata aku malas nak pilih ni, pun tak masalah juga. Masalah sebab ini perkara furuk. Dia perkara furuk ni atas peribadi masing-masing lah. Kalau rasa dia nak ni, boleh. Tidak apa tak apa. Sebab ni bukan wajib zati, itu wajib aridi. Wajib zati, aridi tu kena faham. Wajib zati macam beriman pada Nabi Rasul, percaya Nabi Muhammad lah pemimpin yang satu-satunya, itu wajib zati tu, tak boleh tolak tu. Adapun yang lain-lain ni semua ijtihadi, perkara-perkara ijtihad. Ijtihad kita macam ni, ijtihad kita macam ni. Boleh berbeza-beza, pandangan pun boleh beza-beza. Yang penting jangan bergaduh sesama Islam. Sebab perkara ni ijtihadi. Dia ada dua tu, satu perkara ijtihadi, satu perkara nas. Yang nas kita tak boleh tolak. Ijtihad, tengok macam mana kita memerhatikan sifat, isu sebagainya, terpulang pada masing-masing. Kerana itu perkara ijtihadi. Ijtihad. Dan macam ni kita nak pilih mimpi, cara dia macam ni. Ijtihad ini kita nampak macam ni. Dua-dua boleh. Selagi tidak ada di dalam manifesto ataupun dalam perlembagaan mereka itu nak menghina Islam ataupun nak merosakkan kesatuan umat Islam ataupun merosakkan keamanan, ada resis sebagainya. Yang itu kita tolak. Itu kita tak mahulah.
Selagi mereka itu sama-sama memperjuangkan, cuma ijtihad mereka berbeza-beza, terserahlah keyakinan tuan-tuan masing-masing. Selagi mereka tidak ada dalam perjuangan mereka itu nak mengenepikan Islam atau ada perkataan-perkataan yang tak baik, itu kita tak mau. Kalau dah jelas zahir seperti itu, haramlah kita tu memilih mereka itu. Tapi kalau sama-sama Islam ataupun walaupun tak Islam, mereka masih lagi menghormati, haruslah kita itu memilih mana yang kita tengok yang terbaik atas ijtihad masing-masing. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yamman sultanik. Allahumma nabbi bil ilmi qulubana wasta'min asrarana washghal bi i'tibari afkarana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin.